Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana rajul fi bani Israil yuqalu lahu Juraij yusalli faja'athu ummuhu fada'athu fa'aba an yujibaha faqala ujibuha aw usalli. Summa atathu faqalat Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Wa kana Juraij fi sawma'atihi. فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا إلا من طين أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ada satu laki-laki daripada keturunan Bani Israel. Dia dipanggil dengan nama Juraij. Yusalli, dia ni kaki sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, zaman dulu, zaman Bani Israel dulu, ada satu laki-laki yang dia ni dikenali dengan nama Juraij.
Juraij ini disebut sebagai rajulan abidan. Dia satu orang laki-laki yang cukup kuat mengabdi diri pada Allah. Orang kuat ibadat. Sampai dia bawa diri dia pergi duduk di satu tempat yang tak ada orang. Dia buat sauma'ah. Sauma'ah ni buat pondok kecil. Dia duduk dalam tu. Dia semayang, dia zikir. Dia semayang, dia zikir. Kata Nabi SAW pada satu hari, faja'athu ummuhu fada'athu. Satu hari mak dia mai ke pondok dia. Mak dia panggil dia. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, dia kata apabila mak dia panggil dia, terdetik dalam hati dia yang tengah duduk semayang sunat ni. Terdetik dalam hati dia, dia kata, ya Rabbi ummi wa salati. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kita baca ni hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis Muslim kata, bila dia duduk semayang sunat dalam pondok dia, mak dia mai, bila mak dia panggil dia, dia dengar. Terdetik dalam hati dia, dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummi wa salati. Tuhan duk panggil tu mak aku, dan aku tengah semayang. Juraij tak tahu nak buat keputusan, nak menyahut panggilan mak ke, nak terus semayang ke. Dalam hadis Al-Bukhari, dia kata, fa'aba an yujibaha. Akhirnya dia buat keputusan, dia semayang. Dia tak peduli kepada panggilan mak dia. Kerana pada pertimbangan dia, semayang ni sembah Allah. Allah besar pada mak. Dia ingat lagu tu. Maka dia buat keputusan untuk tidak sahut panggilan mak dia dan terus semayang. Summa atathu faqalat. Kemudian mak dia mai lagi. Mak dia panggil dia lagi. Dalam hadis Bukhari cerita dekat tu aja, tapi dalam hadis Muslim kata mak dia mai 3 hari berturut-turut. Dan tiap-tiap hari mak dia sampai, mak dia panggil dia, dan tiap-tiap kali mak dia mai kena time dia duduk semayang. Mak dia panggil dia, dia tak layan panggilan mak dia, dia terus semayang. Bila dia habis semayang, dia keluar, mak dia dah balik. Dia pun sambung semayang. Begitulah seterusnya hari esok, begitulah seterusnya hari lusa, 3 hari benda tu duduk jadi macam tu. Kata dalam hadis Bukhari, dia kata summa atathu, kemudian mak dia mai pada hari yang keempat. Faqalat, mak dia terus doa, mak dia kata Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Mak dia sudah hilang sabar, mak dia terus doa. Mak dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, jangan sampai Juraij ini mati melainkan setelah dia kena fitnah dengan perempuan jahat. Mak dia sudah hilang sabar. Mai sekali duk semayang, panggil sampai kesudah. Esok mai lagi, lusa mai lagi, 3 hari dia duk panggil anak dia tak layan dia. Dia mai hari keempat, dia panggil, macam tu juga dia terus doa. Dia kata Allahumma la tumithu. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan bagi mati anak aku Juraij ini yang duk tunjuk warak sangat ni, hatta turiyahu wujuhal mumisat, sehinggalah dia difitnah dengan satu perempuan al-mumisat, maksudnya perempuan pelacur. Wa kana Juraij fi sauma'atih. Hadis Bukhari ini dia potong ringkas. Dia kata cerita Juraij duduk di dalam pondok dia ni, cerita Juraij ni punya duk pulun ibadat ni, cerita Juraij ni sampai tak peduli ke mak sendiri ni kerana nak pulun sangat ibadat ni, sudah menjadi buah mulut, sudah menjadi buah bicara orang kampung.
Masing-masing duk cerita amboi dia ni. Sampai mak sendiri pun dia buat tak peduli. Sampai tara mana sangat bagus dia ni. Semayang sampai tak kisah ke mak sendiri. Orang bercakap everywhere. Faqalat imra'ah. Dalam pada ramai orang duk bercakap tentang hal Juraij, tentang hal mak dia kecil hati dekat dia dan sebagainya ni, muncul mai satu perempuan. Di dalam hadis Muslim kata imra'atun bari yatamathalu bihusniha. Dia ni satu orang perempuan bari, jahat, perempuan jalang. Yutamathalu bihusniha, yang mana pun orang duk bercakap tentang cantik dia. Dia perempuan jahat tapi cantik. Mana-mana pi pun orang bercakap pasal dia, pasal cantik dia ni. Sudah mai perempuan ni, dalam hadis Muslim kata, perempuan ni kata, in syi'tum la aftinannahu lakum. Bila dengar orang duk bercakap, duk bunyi tak puas hati dengan Juraij, duk cerita Juraij ni sudah menyebabkan mak kecil hati dan sebagainya, dia pi di tengah orang ramai yang duk bercakap ni, dia kata in syi'tum, kalau hampa mau, dia kata la aftinannahu lakum, aku sanggup volunteer, aku pi goda dia, aku fitnah dia bagi melingkup. Fata'arradat lahu fakallamathu fa'aba. Lepas pada dia kata macam tu, dia terus pergi cari Juraij di dalam pondok dia ni. Bila dia sampai di sana, dia goda Juraij, dia offer Juraij ajak berzina dengan dia. Fakallamathu, dia ajak Juraij sembang dengan dia. Fa'aba, tapi Juraij ni teguh keimanan dia. Dia tak peduli, dia tak layan perempuan jahat ni. Fa'atat ra'iyan fa'amkanathu min nafsiha fawaladat ghulaman. Perempuan jahat ni setelah dia cuba untuk nak goda, untuk nak ajak Juraij untuk buat benda tak elok dengan dia, Juraij tak layan dia. Dia pergi melilau cari, jumpa seorang ra'il ghanam, jumpa satu orang penggembala kambing dalam hutan tu. Dia pergi serah diri dia dekat pengembala kambing ni, dia berzina dengan pengembala kambing ni, dia mengandung dan dia beranak mai satu anak jantan. Faqalat, apabila dia dapat anak, huwa min Juraij, dia kata, ni hampa nak tahu, ni anak aku ni anak Juraij, dia kata. Bila dia cakap macam tu di tengah masyarakat, yang masyarakat ni memang cerita Juraij ini menjadi topik utama mereka, pakat petik jari. Fa'atauhu wa kasaru sawma'atah fa'anzaluhu wa sabbuhu. Orang kampung dengar petik jari, mereka kata celaka nak arah punya Juraij. Orang kampung, oh, mereka kata duk tunjuk alim, duk tunjuk warak punya, sampai mak sendiri pun tak peduli punya, duk semayang punya, duk zikir. Dia kata hari ni kita jumpa, kita kenal, kita tahu dia siapa. Hari ni dia punya true color kita sudah tahu. Fa'atauhu, maka mereka pun mendatangi dia. Mereka pakat pi ke pondok tempat Juraij duduk. Wa kasaru sawma'atah, mereka perban pondok hak dia duduk semayang, duduk zikir tu. Fa'anzaluhu, mereka perambat dia, mereka halau dia, suruh keluar daripada kampung tu. Wasabbuhu, sambil mereka caci, mereka maki, mereka caca, mereka kata macam-macam dekat dia. Fatawadda, yang kata Juraij ni duk kena demah dengan mereka ni teruk. Dia kata sat. Dia kata hampa nak buat apa kat aku pun, aku minta kebenaran, aku minta izin dekat hampa, bagi aku pergi ambil ayat semayang sat. Wasallah, aku nak semayang, tolong sat. Dia kata izinkan aku nak berwuduk dan aku nak ambil ayat semayang, dan aku nak semayang.
Dia kata okey. Dia pun pergi semayang. Summa atal ghulam. Habis semayang dia mai ke budak kecil yang perempuan jalang ni bawa, yang kata anak dia ni. Faqala, kata Juraij kepada budak tu, man abuka ya ghulam. Dalam hadis Muslim kata, dia cucuk perut budak tu dengan jari telunjuk dia. Dia cucuk perut budak baby baru beranak ni, dia cucuk perut, dia kata man abuk ya ghulam. Bapa hang betul siapa? Dia kata. Qal, tiba-tiba budak baru beranak bercakap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ar-ra'i. Dia kata bapa aku tu ada belah kambing tu. Itu dia. Dalam hadis Muslim, dia buat main satu, dia selit satu cerita. Dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbalu ala Juraij yuqabbiluna wa yatamassahuna bih. Bila tengok budak baru beranak ni bercakap, pak aku adalah ar-ra'i, orang yang belah kambing, terkejut badak puak-puak amai tadi ni. Orang kampung ni terkejut badak bila dengar-dengar tu, macam mana budak ni boleh bercakap? Juraij ni bukan sebarang orang ni. Dengan semata-mata semayang aja tiba-tiba budak ni boleh bercakap. Kata Nabi, fa aqbalu ala Juraij, pakat terekam pergi dekat Juraij. Yuqabbiluna, pakat duk berebut peluk nak cium dia. Wa yatamassahuna bihi, masing-masing pakat nak ambil berkat daripada Juraij ini. Qalu, kata orang ramai orang kampung ni, nabni sauma'atak min zahab. Dia kata tak apa Juraij, pondok hang kami dah pukul reban dah, kami buat balik pondok daripada mah. Pasal apa? Pasal hang ni bukan calang-calang orang ni, kami kena jaga hang ni. Hang ni bukan setakat orang yang kuat ibadat saja. Nampak gaya hang ni macam bomo besar kampung ni. Nampak gaya hang ni kami boleh ambil manfaat untuk masa depan ni. Nampak hang ni orang hebat ni. Tak apa pondok hang yang buat daripada tanah liat tu kami katok reban ni, tak apa. Nabni sauma'atak min zahabin. Kami ganti balik pondok hang ni, kami buat daripada zahab, daripada mah kami buat bagi kat hang. Qala Juraij. Juraij kata dekat depa, la, no, aku tak mau pondok daripada mah, illa min tin. Buat balik dekat aku pondok daripada tanah liat. Cukup. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Dan yang kita tambah kat tepi itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran daripada hadis itu. Satu, kita kena ambil perhatian tentang masalah al-awlawiyat, ataupun masalah keutamaan, ataupun masalah priority. Kita sebagai orang Islam, kita kena faham. Itu sebab Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia buat buku. Buku dia nama Fiqhul Awlawiyat, fiqh keutamaan. Sebab isu keutamaan, isu priority ini menjadi isu yang memecah belahkan orang Islam. Berdasarkan hadis Juraij yang kita baca tadi, Juraij juga confused. Di antara nak berhenti semayang, pergi dekat mak yang panggil ke, ataupun dia nak proceed, nak teruskan dengan sembahyang dia tanpa pedulikan panggilan mak dia. Dia pun confused. Yang akhirnya Juraij ambil satu keputusan, dia kata semayang lebih utama daripada pergi dekat mak. Ini soal apa? Al-awlawiyat, keutamaan. Hak mana lebih utama? Kalau dalam masyarakat kita hari ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kalau sekiranya semayang itu semayang fardu, tak boleh berhenti, kerana semayang fardu tu lebih utama daripada panggilan mak.
Tapi semayang tu kalau yang kita buat tu semayang sunat, panggilan mak lebih utama. Kerana menyahut panggilan mak itu wajib. Ini sembahyang sunat. Maka kita kena ada satu ilmu untuk nak tahu, untuk nak differentiate, untuk nak bezakan di antara mana yang lebih utama daripada yang utama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada banyak isu yang berkaitan dengan soal keutamaan ini. Ada banyak isu. Di antara yang duk berlegar di dalam masyarakat kita hari ini, di antaranya ialah soal nak buat haji dulu ke nak buat umrah dulu. Ini soal aulawiyat, hak mana dulu. Haji itu rukun, umrah itu sunat. Tapi bila kita pergi buat haji, umrah dengan haji itu dua-dua rukun, mesti kena buat. Kita tak pernah lagi pergi buat haji, kita ada duit. Boleh tak kita guna duit tu pergi umrah dulu? Balik itu himpun lain untuk buat haji. Boleh ke tak boleh? Itu soal keutamaan. Bila timbul saja tajuk keutamaan, bertengkar. Tanya Ustaz A, Ustaz A kata buat hak rukun dulu, hang kena pergi haji dulu. Lepas hang dah buat haji, balik esok kalau ada duit lebih-lebih pergi buat umrah. Tanya Ustaz B, Ustaz B kata tak apa, kalau sekiranya kita yakin kita akan ada lagi pendapatan di masa depan, kita pergi umrah dulu supaya kita tengok dulu, kita riki dulu macam mana cara ni. Esok kita mai buat haji, kita tak jadi rusak masuk kampung. Dua-dua ada alasan. Tapi soalnya hak mana satu yang aula, yang lebih baik. Itu di antara contoh. Hari itu di Malaysia isu apa? Isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Isu kalimah Allah. Satu agama minta nak guna nama Allah sebagai Tuhan dia. Sekian lama dia tak pernah pun sebut Allah Tuhan dia. Duduk tak duduk, tiba-tiba nak guna nama Allah sebagai Tuhan dia. Bila dia cakap macam tu, kita punya orang Islam ni, kita punya scholar agama kita ni, yang kata ulama Islam ni bergaduh. Hak satu kata boleh, tak ada masalah. Pasal apa? Dia kata pasal dalam Quran pun sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang bukan Islam, siapa yang jadikan langit dengan bumi? La yaqulunna Allah. Nescaya orang bukan Islam kata Allah yang buat langit dengan bumi. Quran pun kata orang bukan Islam sebut Allah sebagai Tuhan mereka. Pasal apa kita tak bagi? Itu satu golongan. Satu golongan pula kata, masalahnya sekian lama mereka tak pernah sebut pun Tuhan mereka Allah. Tiba-tiba hari ini nak sampai terketak-ketak nak guna nama Allah sebagai Tuhan mereka. Takut mereka ni ada agenda lain. Takut kalau kita bagi, esok atas rumah ibadat mereka bubuh kalimah Allah. Masa tu kita nak kata apa? Kita dah bagi. Anak-anak kita hak muda-muda, hak kecil-kecil ni jadi keliru, jadi confused. Atas masjid pun tulis alif lam lam ha, atas rumah ibadat mereka ni pun alif lam lam ha. Oh, agama ni sama kot. Takut jadi keliru di kemudian hari. Maka atas alasan itu, golongan kedua kata tak boleh. Depa jolok satu isu. Orang Islam bukan lawan katok kepala, lawan ambil pelepah nyok tibai belakang hang aku. Kita menjadi bahan lawak kepada satu dunia atas jolok daripada depa. Pasal apa? Pasal kegagalan kita memahami isu aulawiyat. Isu mana lebih utama? Membenarkan mereka pakai itu kan lebih utama, ataupun melarang itu lebih utama. Nampak? Tuan-tuan. Isu pengguguran bayi. Satu mak mengandung, umur kandungan 2 bulan, tiba-tiba doktor diagnose mak ni ada satu penyakit yang pada ilmu doktor tu, doktor kata kalau dia teruskan kandungan itu, boleh membahayakan nyawa mak. Doktor kata macam tu.
Pi cari second opinion, pi tanya pendapat kedua, tanya doktor pakar yang kedua, tanya doktor pakar yang ketiga, semua duk bagi pendapat yang sama. Baik, now nak buat keputusan macam mana? Nak gugurkan kandungan kerana nak jaga nyawa mak, ataupun nak teruskan kandungan? Hak mana utama? Yang mana satu nak buat? Itu soal aulawiyat. Itu soal hak mana satu utama. Maka sentiasalah masyarakat kita ni bersabut dengan isu-isu keutamaan ini. Dan yang terkini ada satu kumpulan kata kita nak tegakkan undang-undang Islam. Satu kumpulan lagi pula kata it's not the time. Kita kena buat hal lain dulu yang lebih penting. Dia kata yang lebih utama, kita nak kena pastikan keadilan tertegak, kita nak pastikan kesamarataan ekonomi, kita nak kena pastikan golongan miskin dibela, kita nak kena pastikan rasuah dibanteras. Hak ni lebih utama daripada duk kalut nak buat undang-undang Islam. Satu pendapat kata. Satu pendapat pula kata apa? Dia kata ini tak ada masalah. Undang-undang Islam kita proceed, kita jalan. Dalam masa yang sama kita pastikan keadilan tertegak. Dalam masa yang sama kita perangi rasuah. Dalam masa yang sama kita pastikan ekonomi. Bergaduh. Pasal tak tahu hak mana yang lebih utama daripada yang satu lagi. Itu pun bergaduh. Tentu buka Facebook, hang kata ke aku kata ke hang. Tentu apa nak jadi dengan orang Islam ni? Hang tuduh kata aku makan dedak, aku tuduh kata apa ni? Tuan-tuan tahu tak di penjuru sana ada sekumpulan orang yang duk tepuk tangan tengok kita duk jadi lagu tu. Depa seronok. Di penjuru sana ada satu puak lagi. Depa kata nampak menjadi apa yang kita buat ni menjadi. Depa dah bergaduh dah. Bukan bergaduh dari segi nak mengemukakan pendapat. Bergaduh sampai ke tulang hitam. Atas isu apa? Atas isu aulawiyat. Atas isu hak mana utama daripada yang satu lagi. Tuan-tuan, sedang benda ni sudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semua benda tu agama suruh. Nak buat hak mana dulu. Tak usah bergaduh. Hak mana dulu pun tak apa. Jangan sampai membawa kepada pergaduhan. Kerana pergaduhan itu melemahkan umat Islam yang sudah sedia lemah pada hari ini. Pengajaran yang kedua daripada hadis tadi, fitnah boleh jadi pada siapa saja. Kalau Juraij, satu orang Bani Israel yang disebut sebagai rajulan abidan, satu orang yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, buta boleh kena fitnah dengan satu perempuan jalan. Dia punya track record daripada awal, dia orang bagus, tidak ada benda yang tak elok yang dia buat, rekod dia cantik. Tiba-tiba kerana kemunculan satu imra'ah bariyah, satu orang perempuan jahat, perempuan mumisat, perempuan pelacur, mai dakwa kata ini anak Juraij. Kerana tu saja dia kena. Kalau Juraij boleh kena, siapa pun boleh kena. Siapa pun boleh kena. Dan masalahnya apa dia? Bila satu orang kena, ramailah orang yang dandan nak petik jari, dandan nak kata aku tak sangka dia ni macam ni. Nampak? Macam mana yang berlaku kepada penduduk kampung yang duduk sekampung dengan Juraij. So hati-hati dengan fitnah ini. Jangan sewenang-wenang kita fitnah orang kalau kita tidak mau kena fitnah. Kesimpulan yang ketiga yang boleh kita ambil daripada hadis tadi ialah sebagai mak, sebagai ayah, jangan cepat-cepat doa tak elok kepada anak-anak. Jangan cepat-cepat. Tidak ada siapa dalam dunia ni yang tak dites, yang tak diuji. Satu laki-laki kena tes dengan isteri, satu isteri kena tes dengan suami, satu ibu bapa dalam sebuah rumah tangga dites dengan anak-anak. Apapun yang berlaku, jangan sampai mulut kita doa benda-benda yang tidak elok ke atas anak-anak darah daging kita. Kerana doa mak ayah ni cepat sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kesimpulan yang keempat, kedudukan ibu di dalam Islam ini sangat tinggi. Kedudukan ibu di dalam Islam ini sangat tinggi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhuma qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. 3 kali Nabi ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mau dak hampa aku nak abang dekat hampa dosa-dosa besar. Mau dak aku nak abang dekat hampa apa dia yang dikatakan dosa-dosa besar. Nabi ulang 3 kali. Lepas itu Nabi kata al-isyraku billah. Dosa besar nombor 1, syirik dengan Allah. Kalau kita syirik dengan Allah, itu dosa paling besar, Allah tidak ampun, melainkan dengan taubat nasuha. Yang kedua, Nabi kata wa uququl walidain. Dosa besar yang kedua ialah kamu derhaka mak ayah. Kamu derhaka pada mak, pada ayah. Cukup dengan kamu angkat suara aja, kamu derhaka pada mak, pada ayah. Itu dosa besar. Wa syahadatuz zur. Dosa besar yang ketiga ialah menjadi saksi palsu dalam perbicaraan. Kita tak ada pun di lokasi kejadian, tiba-tiba kita volunteer pergi jadi saksi. Kita bagi satu kesaksian di mahkamah, dengan persaksian kita itu kawan tu terhumban ke penjara. Kita buat satu dosa besar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fajalasa. Masa Nabi kata tu, Nabi duduk muttaki'an, duduk sendai tangan belakang. Lepas tu Nabi duduk. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi duk ulang sebut benda ni. Nabi duk ulang kata dosa besar itu ialah syirik kepada Allah, derhaka pada mak ayah. Kamu buat satu persaksian yang palsu. Nabi ulang lagi. Nabi kata dosa besar itu ialah syirik kepada Allah, derhaka pada mak ayah. Kamu jadi saksi palsu. Nabi ulang lagi. Nabi kata dosa besar itu ialah syirik kepada Allah, derhaka pada mak ayah, dan kamu jadi saksi palsu. Nabi ulang, Nabi ulang, Nabi ulang, sehinggalah sahabat kata fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Sampai sahabat ada keliling Nabi ni naik takut. Dan mereka kata bilalah Nabi nak berhenti daripada ulang benda tu. Hadis tu nak tunjuk kepada kita bahawa pentingnya dijauhi 3 benda ini. Syirik kepada Allah ni jangan teringat nak buat. Derhaka pada mak ataupun pada ayah ni sekali-kali tak mau kita buat dalam hidup kita. Dan juga tampil sebagai saksi palsu hendaklah dijauhi. Beratnya dosa 3 benda ni menyebabkan Nabi ulang, Nabi ulang, Nabi ulang, sampai sahabat naik takut. Sampai sahabat duk kata, ya Allah, bilalah Nabi nak stop daripada ulang benda ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis riwayat kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, kata dia, ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihad. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Mai satu laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi nama untuk pergi berjihad. Nabi tanya dia. Nabi kata ahayyun walidak? Nabi kata mak ayah ada lagi kah? Mak ayah hidup lagi kah? Qal na'am.
Budak muda yang bersemangat ni nak bagi nama untuk turun pergi berjihad dengan Nabi ni. Bila Nabi tanya dia, hang nak ikut perang kan? Mak ayah ada tak? Dia kata ada. Nabi kata fafihima fajahid. Nabi kata hang pergi balik, pergi berjihad, jaga mak ayah. Tuan-tuan, orang tua ni bila dia tua, satu besar punya mujahadah kat kita. Mak ayah ni selagi dia boleh duduk buat kereta, mak ayah ni selagi dia duduk boleh mai rumah kita tanpa perlu minta tolong siapa-siapa, mak ayah ni selagi dia boleh duduk urus diri dia, dia boleh pergi masjid sendiri, dia boleh masuk pancok mandi manda sendiri, selagi itu kita tidak diuji dengan mak ayah. Tapi bila ayah kita bedridden, dia duduk atas katil, dia nak turun daripada katil pun tak boleh. Jangankan dia nak pergi ke pancong, jangankan dia nak keluar pergi start kereta, nak pergi ke lain, dia nak bangkit daripada katil pun tak boleh. Pada masa itulah kita ni kena bermujahadah, kita kena jihad, nak kena lawan ni nafsu kita ni yang tak sanggup nak belah dia. Lagi mak ayah kita sihat, kalau mereka mai rumah kita, mereka tak mau tidur, mereka nak balik. Kita ni sampai nak kecil-kecil hati ni, mak mai rumah, mak mai Kuala Lumpur, mak pergi tidur rumah abang, mak tak tidur rumah saya. Kecil hati, sebek muka. Tapi orang tua tu juga, esok bila dia sakit, dia tidur atas katil, hak Kuala Lumpur tak boleh balik, sibuk kerja, hak duduk di Johor tak boleh balik, pasal nak kena pergi kursus luar negara, hang tolak kat aku tolak kat hang. Pada masa itulah Nabi SAW kata apa? Hang pergi tengok mak ayah hang, fajahid, pergi berjihad, jaga mereka. Tuan-tuan, nak jadi habuan kita kan, nak jadi habuan siapa tak tahu. Tapi kalau Allah takdirkan kena habuan kita, kita tahulah kita siapa. Sama ada Allah takdirkan kita jadi ibu bapa hak tua, hak bedridden, hak duduk tidur atas katil nak bangkit tak boleh ni, ataupun Allah takdirkan mak kita, ayah kita jadi macam tu, kita anak, kita tahulah kita siapa. Soal hang pergi masjid tu soal lain, soal hang rajin mengaji tu soal lain, soal hang mau pada agama tu soal lain, soal hang sanggup tak sanggup jaga mak ayah hang, itu satu soal lain. Berapa ramai hak duk pergi masjid, hak duk pergi mengaji, hak duk mau agama, hak duk macam-macam ni, hak sayang dekat Nabi sampai tak tahu nak habaq ni, tak reti sayang pada mak ayah sendiri. Satu orang mai jumpa saya baru ni. Dia tu, ustaz, mak saya umur 70 lebih. Saya duduk dengan dia kata daripada saya sekolah menengah, ayah saya mati awal, kata. Saya duduk dengan mak saya ni daripada saya sekolah menengah, kata. Sampai ni saya dah menikah dah. Saya ada kakak 2 orang, ada abang 1 orang. Mak saya tak mau duduk dengan siapa, nak duduk dengan saya. Daripada saya sewa rumah, sampai ni saya beli rumah murah satu saya beli, mak saya nak duduk dengan saya. Ustaz, dia kata saya nak abang kat ustaz. Daripada saya kerja, saya tak ada mengaji tinggi ustaz. Dia kata saya SPM pun tak dah habis. Pergi kerja. Daripada saya kerja, gaji berapa duit saya tak kira, mak saya 400 saya bagi tiap bulan. 400 saya bagi. Kakak saya 2 orang, abang saya 1 orang, saya tak tahu mereka kerja apa, gaji mereka banyak mana tak tahu. Mereka bagi kat mak ayah ni, bagi dekat mak ni 50, tinggi-tinggi 100, tu pun kadang gelincang. Kadang-kadang tergelincang. Saya kata baguslah, alhamdulillah. Dah ustaz, cerita tak habis lah. Saya ingat habis dah tahun tu, kita kata bagus, alhamdulillah, dah kita cerita tak habis lagi, hak saya nak abang ni tak main lagi, kata. Ni dia kata mak saya ni yang umur 70 lebih ni, saya duk bagi 400 ustaz, tak pernah tergelincang ustaz. Saya susah, saya senang, saya bagi tangan dia 400. Belanja dapur asin ustaz, ni duit dia, saya bagi 400, kata. Okey, saya kata dah tu. Nuh abang saya noh, hak mak pun tak mau pergi duduk rumah dia, kalau pergi pun pergi cepat-cepat nak balik mai ni. Sekali-sekala mai tengok buat mai temikai sebiji. Mak saya ni punya duk ulang sebut, hang tengok abang hang bagus mai duk bawa temikai kat aku. Dia kata apa mak temikai berapa duit ya? Saya duk bagi kat mak 400, kata. Dia mainlah. Allah punya ujian ni tuan-tuan, ya Allah.
Duk berlama ni daripada sekolah menengah, daripada apa ni mengaji SPM pun tak habis, duk bagi tangan mak 400 bulan dengan belanja makan minum semua. Dia tengok ustaz, dia kata saya tak ada saving ustaz, saya tak ada simpanan. Dia kata, saya tak mau mak saya susah hati. Abang saya yang duk bagi 50 yang dia kata sebulan tu pun kadang terlupa bagi. Dia kata temikai, dia duk ulang sebut temikai tu lah. Temikai sebiji buat mai. Dia duk puji abang saya ni. Saya punya 400 dia tak nampak Ustaz. Muka merah menyala ni duk cakap. Saya kata kepada Allah nak test orang ni macam-macam, kata dia. Saya tahu, dia kata memang test. Dia kata tapi tak boleh lah, janganlah temikai tu. Dia marah dengan temikai ni. Dia marah sungguh. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia yang kata orang tua ni. Lagi tua, lagi dia test kita ni. Anak-anak tak mau main, dia tak mau pergi rumah anak. Ni bila jadi orang tua. Kita pun esok bila jadi tua nanti jadi macam tu. Anak-anak ni dia ada kerja dia ada rumah dia, di rumah dia tu kerja dia ada di sana, dia nak main duduk dengan kita, susahlah kerja dia ada di rumah dia. Dia kata mak main duduk dengan saya. Mak jawab senang ya. Dia kata tak apalah kalau hampa sibuk tak boleh main balik, mak tak apalah. Majuk. Dia kata mak janganlah macam ni, mak saya kerja tak apa mak boleh. Majuk lah. Tak apa, dia kata pula, dia kata hang tengok tu anak Pak Haji mana tu, depa buat giliang anak-anak pakai balik mai duk tunggu mak dia. Kita dengar ni siung telinga ni. Saya dia kata lagi betul lah, dia kata orang duk kata betul lah, dia kata mak seorang boleh belah 10 anak, 10 anak tak boleh belah mak. Oh tu tajam lah. Yang tu smash tu kira lindan pun kalah tu smash tu. Kerana kita terpelanti dengan raket dengan kita terpelanti tu. Apa tu tuan-tuan dia nak abang? Dia nak abang ni, orang tua ni, nak handle orang tua ni. Yang inilah yang maksud Nabi kata apa? Fafihima fajahid. Pada dua orang tua kamu itu, di situ ada jihad. Kamu pergi berjihad yang tu. Kita belum sampai time tu, kita tak faham. Kita dengarlah kuliah, mailah ustaz mana pun, teranglah macam mana pun, tak sampai ke hati kita. Sehinggalah keadaan tu kena kat kita. Masa tu baru kita dapat, baru kita faham. Selagi tak mai keadaan tu, selagi tu dia mai lintas jahat. Selagi kita akan baca tajuk ni, tajuk lintasan hati ni. Dia mai lintas jahat dalam hati kita ni. Orang tua ni betul-betul menyemak. Tuan-tuan, tak ada orang tua ni esok baru kita rasa kita kehilangan satu orang yang berharga. Pentingnya kita buat baik kepada mak. Inilah yang Juraij sudah buat kepada mak dia. Dia bukan dengan niat, dengan intention nak bagi mak dia ni jadi macam mana. Tanpa dia sedang, mak dia sudah kecil hati kat dia. Kerana kecil hati, satu doa sudah bagi, dia sudah terfitnah dengan doa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummi Ruman, Ummi Aisyah, annaha qalat, lamma rumiyat Aisyah kharrat maghshiyan 'alayha. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Pendek aja hadis dia. Daripada Ummi Ruman. Ummi Ruman ni siapa tuan-tuan? Nama dia Zainab bin Amir, Zainab binti Amir bin Uwaimir. Nama betul dia. Siapa dia ni? Dia ni jadi isteri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Sahabat Nabi dan terkenal sebagai satu sahabat yang sangat salihah. Isteri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar masuk Islam, dia follow. Dia masuk Islam. Maknanya awal lah, Abu Bakar di antara orang awal masuk Islam. Lepas Abu Bakar masuk Islam, dia follow. Dia masuk Islam. Dia sebelum dia menikah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia sudah bernikah dengan Abdullah bin Al-Haris bin Sakhbarah. Dia dah kahwin dah.
Dengan Abdullah bin Al-Haris dia dapat satu orang anak laki-laki nama At-Tufail. Laki dia mati, bila laki dia mati dia kahwin dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan Sayyidina Abu Bakar dia dapat dua anak, satu laki satu perempuan. Laki-laki nama dia Abdul Rahman, perempuan nama dia Aisyah yang jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Ummi Ruman ini siapa dia tuan-tuan? Mak mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni kata apa tadi? Dia kata lamma rumiyat Aisyah kharrat maghsyian alaiha. Apabila satu fitnah besar kena pada anak dia yang bernama Aisyah, dia dengar fitnah tu, collapse, rebah, pengsan. Itu yang nak abang kata mak. Nak abang kata mak ni, nak cerita dia sayang anak ni macam mana dia sayang dia. Mai ke telinga dia satu cerita tak elok tentang anak dia, dia dengar tu, dia collapse. Sayangnya ke anak ni boleh menyebabkan dia blackout. Mak sayang anak ni, tak ada banding. Kita tak tahu mak kita sayang kita macam mana, tapi kita tahu macam mana kita sayang anak kita. Cuma silap kita tak boleh nak relate, kita tak boleh nak kaitkan sayang kita ke anak kita tu macam itulah mak kita sayang kita. Kita tak boleh kait, kita terputih tu. Tidak ada manusia yang waras tak sayang anak. Macam mana kita sayang anak kita, macam itulah mak kita sayang kita. Apabila dia dengar cerita orang fitnah Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan, Aisyah kena fitnah apa tuan-tuan? Sampai cerita dia masuk dalam hadis. Cerita dia panggil fitnatul ifki. Fitnatul ifki ni maksudnya satu fitnah, satu pembohongan yang sangat besar. Nabi SAW jadi kebiasaan dia bila dia nak keluar musafir, sama ada musafir nak pergi negeri lain ataupun dia nak keluar berperang, Nabi akan cabut undi di kalangan isteri dia. Siapa punya turn ikut. Waktu Nabi SAW nak keluar pergi perang dengan Bani Mustaliq tahun 5 Hijrah, Aisyah sudah naik nama. Aisyah ikut Nabi dalam peperangan Bani Mustaliq itu. Selesai perang balik. On the way balik, macam biasa, ada tempat transit. Sampai di satu tempat, Nabi SAW berhenti transit, tidur sat. Aisyah radhiyallahu anha nak buang air. Ni peristiwa ni berlaku pada tahun 5 Hijrah selepas daripada turun ayat hijab. Ayat perintah suruh tutup aurat ni, lepas turun ayat tu. Dia pergi buang air, Aisyah ni pergi buang air, lepas tu dia patah balik, balik atas unta dia, kan atas unta dia buat macam rumah kecil itu, dia masuk balik duduk dalam tu, dia sedang rantai hak dia pakai tak ada. Masa dia balik daripada buang air, masuk dalam tu, ada orang tengok, okey, Aisyah balik. Masa dia turun balik nak pergi cari rantai dia, mereka tak tengok. So mereka assume, mereka anggap kata Aisyah duduk ada dalam tu. Mereka bergerak berjalan. Bila dia patah balik, tak ada siapa dah. Tempat tu dah kosong. Aisyah ni dia kahwin dengan Nabi umur muda. Nabi wafat umur dia baru 18. Bila dia tengok rombongan dah tak ada, tinggal dia menangis. Menangis sampai terlena. Nabi SAW dia biasa bila grup berjalan, Nabi akan ada tugaskan orang di belakang sana akan ikut jejak. Kalau ada barang tertinggal, dia ni nanti kutip. Itu Nabi. Nabi dia very smart dari segi tanzim, dari segi menyusun kerja. Very smart. Nabi tak buat kerja cincai macam kita. Bila nak balik ni, bergerak, ada satu orang. Seorang yang ditugaskan ni, nama dia Safwan. Safwan bin Mu'attal nama dia. Bila dia sampai di tempat tu, dia nampak ada satu orang duduk tidur. Siapa dia? Dia pergi tengok Aisyah. Dia kata, Masya Allah, Aisyah. Bila Aisyah jaga, Aisyah kata, aku kena tinggal. Aku tadi pergi buang air. Lepas tu, aku balik. Aku teringat kalung aku jatuh. Aku pergi cari. Aku mai pula daripada jalan.
Safwan kata tak apa. Naik unta dia. Dia tuntun unta tu. Bawa balik. Bila sampai saja di Madinah, orang pakat duk tengok, weh, dia kata ni apa ni? Ni isteri Nabi ni. Apa dia ni buat skandal ni? Apa hal ni dia balik main sekali dengan Safwan ni? Awak orang bercakap. Sampai ke pengetahuan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia ni? Munafik besar di Madinah. Sampai ke telinga dia cerita ni, petik jari dia. Dia kata cantik. Dan dia gembok cerita tu. Dia gembok. Dia buat bagi cerita tu jadi subok. Sehingga semua orang berprasangka mengatakan Aisyah sudah buat satu benda tak elok dengan Safwan. Bukti dia apa? Mereka balik main dua orang mereka aja, tak ada siapa-siapa. Ternyata tuan-tuan, cerita tu makan hati orang. Macam hari ni lah. Hari ni pun kalau ada benda-benda yang sensasi, merebak cepat tuan-tuan. Tuan-tuan tembak satu gambar edit apa agak, within second 1000 orang dapat. Tembak satu WhatsApp group, dalam tu ada 200 orang. 200 tiap seorang tembak 200. Within second, tak dan seminit, semua orang dapat. Walhal itu gambar edit. Zaman Nabi SAW mulut ke mulut pakat duk cerita kata Aisyah ni sudah buat kelaku tak elok. Dia sudah skandal dengan Safwan bin Mu'attal. Sehingga Nabi SAW, ini saya rumuskan daripada hadis panjang. Sehingga kan Nabi SAW jadi tak seronok. Di mana pun orang duk bercakap tentang bini kita seronok ke? Nabi sudah jadi tak seronok. Sampai membawa kepada Nabi tawak hati dengan Aisyah. Sehingga kan Nabi bila masuk saja di tempat Aisyah, Nabi cuma tanya, apa abang? Keluar. Yang Aisyah ni tak tahu ujung pangkai cerita. Dia tak tahu kepala ekor. Dia tak tahu ni pasal apa ni. Tiba-tiba Nabi macam ni punya tawak dengan dia. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, hantar saya balik Mak. Perempuan. Dia kata, ya Rasulullah, hantar saya balik Mak. Mungkin dia ingat bila dia kata aku tu, Nabi nak pujuk dia, jangan. Tengok Nabi kata, okey, siap baju, jom. Allah. Nabi kata, jom. Bila sampai di rumah mak dia ni, yang kata Ruman tadi ni, bila sampai di rumah mak dia ni, yang kata mak ni, dia dengar dah. Kalau Nabi dengar, kalau sana sini orang duk bercakap, mak dia dengar dah. Bapa ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun dengar sangat dah. Abu Bakar ni jadi sedih ni, Allah yang tahu. Anak dia yang orang duk cerita ni, isteri Nabi pula tu. Tuan, yang kata fitnah ni. Tapi Aisyah ni bila sampai di rumah mak dia kata dekat mak dia kata, mak, apa hal ni? Apa cerita? Mak ada dengar ke orang duk kata apa-apa kat saya? Yang kata Ruman ni, yang kata mak dia ni, yang tadi kita baca hadis, kata dia mula-mula dengar dia pengsan ni. Dia kata dekat Aisyah, dia kata apa? Ya bunayyah hawwini alaik. Ni mak. Dia kata, wahai Aisyah, hawwini alaik. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan hang. Padahal berat hati menanggung ni. Orang duk cerita tak elok pasal anak dia ni. Berat hati menanggung. Tapi dia tak mau anak dia susah hati. Dia kata dekat anak dia, ya bunayyah, wahai anak perempuanku, hawwini alaik. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan hang. Dalam masa yang sama, Nabi SAW panggil Usamah bin Zaid, anak angkat dia. Panggil Ali bin Abi Talib, mai bincang. Nabi anggap ini sebagai keluarga, sembang dalam keluarga. Nabi tanya pendapat Usamah. Walaupun Usamah ni budak muda, tapi Nabi bagi respect. Nabi nak dengar apa pendapat dia. Nabi kata, wahai Usamah, apa pendapat hang tentang isu ni? Orang duk kata dekat isteri aku macam tu macam ni. Usamah kata apa? Hum ahluk wala na'lam illa khairah. Tuan-tuan, tu dia.
Usamah kata dekat Nabi, dia kata hum ahluk. Dia berkata, ya Rasulullah, dia kata kok mana cerita pun depa adalah isteri Tuhan. Bukan Aisyah saja, mana-mana isteri Tuhan ni, depa adalah isteri Tuhan. Wala na'lamu illa khaira. Kami tidak tahu melainkan yang baik-baik saja depa ni. Cantik. Nabi tanya Ali bin Abi Talib. Nabi kata, hang pula macam mana? Ali jawab apa? Ali kata, lam yudayyiqillahu alayka wan nisa'u siwaha kathir. Ni pula Sayyidina Ali. Dia kata yang pastinya Allah tidak akan sempitkan dada dan hati Tuhan. Perempuan macam ni ada ramai gitu dah dia dah. Alamak, ni yang kata Sayyidina Ali. Dia kata apa? Wan nisa'u siwaha. Orang-orang perempuan selain daripada Aisyah ni kathir, banyak dah. Maksud dia apa? Banyak-banyak masalah ni cari lain. Ali dia kata macam tu. Bukan kata Ali jahat dah. Dia pun cakap betul. Daripada Nabi duk sakit kepala, duk jadi ketak dada, dia kata tu saya duk fikir benda ni, buh full stop, pergi ambil lain. Itu satu solution. Satu solution. Ambil kata sudah angguk deras yang tu. Kita nakai depan ni pun. Apa pun cerita, sebulan. Nabi tak bercakap dengan Aisyah. Sebulan. Bukan tak mau cakap, tak ada mood nak bercakap. Pasal ni, cerita fitnah ni, duk makan ni, Nabi jadi tak ada mood nak bercakap. Sebulan. Sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala turun ayat 1 sampai ayat 11 surah An-Nur. Turun ayat tu. Dalam ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu dekat Nabi, innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya depa yang dok buat mai cerita dusta ni, usbatun minkum, depa tu dalam kalangan kamu juga. Tuhan abang, yang create cerita ni adalah orang yang ada dalam kalangan hampa juga, bukan orang luar pun. La tahsabuhu syarran lakum, Tuhan kata dekat Nabi, jangan ingat fitnah itu satu keburukan bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, tapi ada satu hikmah kebaikan di sebalik fitnah ini. Apa dia? Kita boleh kenal siapa musuh kita. Kita boleh kenal. Satu benda Allah takdirkan jadi, ada kebaikan dia. Di situ kita kenal. Kawan, kita ada kawan ramai. Bila kita susah, kita tahu hak kawan betul berapa orang. Setiap satu benda, satu musibah, satu yang nampak pada zahirnya buruk, ada kebaikan dia. Tuhan kata dalam Quran benda ni. Likulli mri'in minhum maktasaba minal ithmi. Tuhan kata, Muhammad, setiap orang yang terlibat di dalam menyebarkan fitnah itu dosa. Mereka kena tanggung dosa itu. Tuan, dengar ayat Quran ni baik-baik, ingat zaman hari ini. Mai satu mesej, satu teks, satu WhatsApp dekat kita, yang WhatsApp itu berbau busuk, jangan forward. Jangan forward, kerana kita belum tahu benda itu betul-betul busuk ataupun fitnah yang direka. Tak tahu lagi. Kita ni bila mai hak macam tu, cepat-cepat ni, ada 10 grup kita sedekah habis. Kemudian yang mai cerita hak betul, kita tak kempui balik lah. Sepatutnya kita kena tekan balik mesej, kata minta maaf banyak-banyak, hak tadi tak betul. Tapi kita hak tak betul itu kita forward cepat. Bila mai hak betul, kita tak forward dah, kita sengah. Tak sembang orang lain, kita kata aku tak salah, depa hantar kat aku. Depa hantar depa punya dosa, yang hang hantar tu hang punya dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupa-rupanya dalam ayat 11 surah An-Nur, tuan-tuan tak percaya, balik sekali tengok dia punya makna dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kata, likulli mri'in minhum maktasaba minal ithmi. Tiap-tiap orang yang terlibat, yang ada saham di dalam menyebarkan fitnah itu, dosa bagi mereka, tak terlepas. Walladhi tawalla kibrahu minhum, kawan hak mulakan benda tu, dosa dia lebih besar lagi.
Kawan hak mula ni, hak ambil gambar ni, hak ambil gambar ni, edit, cantum, pakai Photoshop, buat macam-macam ni. Hak mula ni. Mesti ada seorang mula. Hak lain duk kenuri ni. Hak mula tu Tuhan kata apa? Wallazi tawalla kibrahu minhum. Hak kawan yang mula tu, dosa dia lebih besar lagi. Lahu azabun azim. Tuhan kata bagi mereka, bagi dia yang mula ni, azab yang sangat besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau isteri Nabi sudah biasa difitnah orang, siapalah kita nak selamat daripada kena fitnah? Tapi fokus kita di dalam apa yang kita baca ni ialah apa dia? Fokusnya ialah Ummu Ruman tadi ni, iaitu mak kepada Aisyah tadi, kasih ibu ni. Di situ yang kita nak beritahu. Biar dengar saja berita fitnah, terus rebah dan pengsan. Bila anak susah hati, dia tenangkan hati anak dia. Walaupun hati dia sendiri punyalah susah, bila anak mai habang susah hati, dia tenangkan hati anak dia. Mudah-mudahan mukadimah itu boleh membuatkan kita nampak besarnya jasa mak kita dalam hidup kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 21. Baharul Mazi jilid 21, muka surat 93. Muka surat 93, masalah lintasan hati. Sesungguhnya lintasan hati ini ada dua macam. Dia kata hati kita ni, dia nanti duk mai lintas ni ada dua macam. Ada lintasan hati cara syaitan, dan ada lintasan hati cara malaikat. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita terdetik dalam hati kita benda baik, kadang-kadang terdetik dalam hati benda jahat. Maka lintasan hati daripada syaitan itu was-was namanya. Syaitan kalau dia main masuk, dia selinap dalam hati kita, dia bagi kita jadi was-was. Dan lintasan malaikat itu ilham namanya. Kalau hak benda baik ni, itu ilham baik daripada Allah, dihantar melalui malaikat. Bermula perkataan yang disebutkan ini, datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisyaitan lammah bibni Adam walil malaki lammah. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bagi syaitan itu lintasan hati dalam diri anak Adam. Okay. Yakni hampirannya dan was-wasnya yang sampai ke hati anak Adam yang mukallaf, sekira-kira boleh dihampirkan anak Adam itu kepada maksiat. Dia mai dalam hati kita ni, dia pandai tu masuk dalam hati kita, dia boleh dorong kita nak buat maksiat. Dia mai, dia hantar mai satu teringin dalam hati kita. Sekian lama kita punya duk jaga diri kita, kita tak mau buat benda maksiat, benda dosa. Satu hari dia panah masuk mai, zoom, dia teringin nak buat dosa, dia teringin. Dan bagi malaikat pun ada lintasan hati dalam anak Adam, yakni hampirnya dan ilhamnya dalam hati bagi segalanya akan kebajikan. Macam itulah kadang-kadang dia teringat dalam hati kita nak buat kebajikan. Jadi mai, semua orang kena benda ni. Dia Datuk Mufti negeri ke, dia satu orang layman, orang biasa yang tak ada siapa kenal dia ke, semua orang kena. Dia satu raja memerintah negeri ke, dia satu Perdana Menteri yang memerintah sebuah negara ke, semua orang kena. Teringat nak buat baik dengan teringat nak buat benda jahat ni, semua orang nanti kena. Maka kedua-duanya itu ada yang dijanjikan. Hak cara baik pun dia bagi kita rasa nak buat baik, dia bagi tahu ganjaran dia macam ni, macam ni, macam ni. Hak nak buat jahat pun dia bagi tahu suruh kita buat jahat, dia habaq.
Dia threaten kita, dia takutkan kita macam ni. Hati. 2-3 hari lepas ada satu orang teks saya daripada Mekah. Dia kata kawan dia pergi buat umrah, masuk Madinah, lepas Madinah masuk Mekah. Atas baik tak kira lah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, sampai ni letak baik terekam pi tawaf dengan sa'i dengan potong rambut cantik. Masuk dalam bilik, salin pakai baju apa semua. Dia main lintasan hati. Dia main apa tuan-tuan? Saya tak pernah dengar isu macam ni, kes macam ni. Dia kata hari last di Madinah, dia duduk sebilik, suami isteri. Dia sudah bersama dengan isteri dia. Dia duduk kata, Muazzam lagu terlupa mandi wajib. Enggak. Dia berasa macam dia terlupa mandi wajib. Jadi maknanya ni yang dia pakai ihram, dia pakai apa ni, dia duduk berasa dia tak mandi wajib lagi. Dah sampai dah Mekah, dah tawaf dah sa'i dah potong rambut dah duduk landing dalam bilik hotel dah, dia teringat. Dia kata kat bini dia, dia kata aku duk berasa macam aku terlupa mandi wajib. Bini pula pucat. Bini kata saya pun berasa terlupa juga. Allahu Akbar. Takut. Pasal mereka ni first timer, pertama kali pergi umrah. Dah lah nak pergi duk takut terompak-rompuan dah. Pergi jadi macam ni pula. Keluar bilik, cari satu sahabat, bagi tahu kat sahabat ni. Pasal nampak sahabat ni, nampak pattern dia, nampak ni sikit. Mak dia ni pun dengar Allah, dia kata biar betul haji tak haji lah. Dia kata ni macam mana nak buat ni. Kawan ni sudah teks saya pun tak pernah dengar kes macam ni. Terlupa mandi wajib ni, kira ini syaitan ni memang champion betul. Lepas tu pula terlupa dua-dua orang pula, yang ni lagi champion. Okey, nampak tuan, benda nak jadi tuan-tuan, jangan cakap benda nak jadi. Nak buat macam mana ni? Saya kata okey, tak apa-apa cerita pun, kalau dia lah ni dah pakai baju berjahit, suruh dia buka dandan. Suruh dia buka dandan, pakai balik pakaian yang tak berjahit ni, pakai balik kain ihram ke, pergi ambil kain tola selai pakai ke apa ke dulu, hantu dulu. Sebab dia masih dalam ihram. Sebab dia tawaf tadi tak sah, dia tawaf dalam keadaan dia berjunub. Tu dulu saya kata, pakai kain tola dulu. Masuk pancong, mandi wajib. Tapi sebelum tu saya kata, dia yakin ke tu? Sahabat ni kata, dia kata 100% dia yakin. Pergi. Kalau was-was tak apa lagi, kita kata was-was ni hak yakin tu lebih kuat daripada was-was. Dia kata dia yakin, dia tak mandi. Memang dia yakin. Allahu Akbar. Pakai balik, saya kata, lepas mandi wajib semua, pakai balik pakaian ihram, turun balik, tawaf balik, sa'i balik, potong rambut balik. Dam kerana potong rambut saja. Hak lain tu berdosa. Dia masuk Masjidil Haram dalam keadaan berjunub, dia tawaf negara, itu berdosa tapi tak kena dam. Tapi tang potong rambut tu dam. Kalau nak kena lagi satu pun, pakai pakaian ni. Tapi pakai pakaian berjahit ni, kalau tak sengaja tak apa. Tapi kalau dah tahu dah, pergi duk buat relax, duk pakai juga, dam lagi satu kena. Biar abang atur kat dia dulu. Okey dia kata. Tu Ustaz teks main pula. Dam dia apa pula Ustaz? Ya. Dia dam takhir, dam pilih antara puasa 3 hari, bagi makan 6 orang miskin, ataupun sembelih kambing. Boleh pilih. Kawan ni tanya, hak eloknya Ustaz nak cadang apa? Saya kata yang mudahnya, ambil yang bagi makan orang miskin. Satu orang
2 cupak makanan. Nilai lebih kurang 10 rial Saudi. 6 orang maknanya 60 rial. 2 laki bini maknanya 120 rial. Dia tanya pula, nak bagi kat siapa? Pergi tengok cleaner masjid, hadut cuci masjid ni, mereka tu boleh terima benda ni. Pergi bagi kat mereka, cari 6 orang, bagi dia ni 10, bagi dia ni 10, bagi 10, 6 orang, khalas. Sahabat ni kata apa? Ustaz, dua-dua laki bini duk teriak je mata bakuk lah. Takut tuan-tuan, duk ada di Mekah ni, pergi buat silap pula. Kita awak tak tanya mutawif tu. Mutawif muda-muda sangat. Hari ni dah pakcik-pakcik dah. Sekejap mutawif gelap pula kat dia. Apa tuan? Benda nak jadi satu bab. Nak tanya ni pula satu bab pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya dah jawab habis semua dah. Saya pun ketang juga. Aku silap abang kat dia. Kan? Orang duk ada di sana no. Saya call sahibul fadilah, bekas mufti kita Datuk Hassan Haji Ahmad, sebab dia pakar rujuk tabung haji. Saya call dia, kata Datuk nak tanya ni ya? Alhamdulillah dia pun abang sama macam tu juga. Okey, khalas, habis, selesai. Nak abangnya apa tuan-tuan? Ni tajuk kita duk baca ni, nak abang syaitan ni dia tak bagi can dia. Hang duk ada di Mekah ke, duk ada di Madinah ke, dia boleh masuk mai, dia bagi jadi kelabu, dia bagi jadi ghaflah, dia bagi jadi apa, tak tahu pergi jadi macam ni. Nampak tuan? Itu benda kecil, benda yang boleh pergi clear dengan dam. Besar punya benda banyak lagi angkara syaitan ini. Baik. So dia kata masalah lintasan hati bagi syaitan. Lintasan hati bagi malaikat itu ada yang dijanjikannya. Sebagaimana tersebut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sabdanya, fa amma lammatu syaitan fa i'adun bisyarri. Dan ada pun lintasan hati syaitan itu, dia menjanjikan benda yang tidak baik, seperti dia bagi was-was di dalam hati manusia. Berkata-kata hati manusia itu, siapa kuat membuang harta dengan kuat bersedekah ataupun kuat jamu orang susah, akhirnya akan jadi miskin. Dia masuk mai. Kan? Ada setengah orang ni, dia Allah bagi dekat dia limpahan rezeki. Allah bagi dekat dia limpahan rezeki. Jadi dia ni kira Masya Allah, ajwad. Orang Arab kata ajwad, maksudnya pemurah, generous. Duit bagi ke orang ni tak fikir 2 kali. Ni bagi 100, bagi 200, bagi 300. Allah bagi dekat dia rezeki dan dia pun pemurah. Satu hari dia masuk mai benda ni. Dia masuk mai. Taklah bagi itu bagus, dia kata. Demai. Duk bagi itu bagus, dia kata. Tapi dia kata kadang-kadang orang hak kita bagi ni bukan tahu terima kasih pun. Dia masuk mai. Kita pun betul sikit. Dan fikir balik, aku bagi kat siapa? 1, 2, 3, 4, 5 orang bagi. Betul puak ni tak tahu terima kasih. Dia main lah. Tu masuk. Dia masuk jarum karat yang kedua pula. Dia kata apa? Dah kita pun mau ingat masa depan kita juga. Ekonomi bukan elok lah ni. Tuan-tuan jangan ingat syaitan ni tak masuk fakulti ekonomi. Syaitan ni pun dia degree dalam ekonomi dan pentadbiran. Syaitan ni dia pun ada satu degree juga dalam ekonomi dan pentadbiran. Dan ada di kalangan syaitan ni sambung buat MBA, Masters di dalam Business Admin. Tidak cukup dengan dia buat MBA, tidak cukup dengan dia buat Masters di dalam Business Admin, dia pergi buat pula Masters di dalam Business Admin Industrial. Ni syaitan ni. Dan tidak kurang syaitan yang ada PhD. Kalau tidak, macam mana dia nak masuk ni dalam orang-orang yang ada PhD kalau dia tak ada PhD? Kalau dia hanya lulus tingkatan 5 ataupun dia ni apa, syaitan senior, dia ni cuma ada senior Cambridge saja, macam mana ni dia nak masuk? Macam mana dia nak convince orang-orang yang ada PhD? Maka syaitan juga ada universiti dia.
Tambah dengan pengalaman dia. Nuh bertanggungjawab goda Nabi Adam alaihi salam dulu. Sampailah ada tak tuan-tuan? Ada. Syaitan tak mati. Yang tu maha guru. Dia bukan full profesor saja. Dia profesor emeritus. Duk ada lagi dia tu. Makna kalau hampa ada masalah apa, WhatsApp dia. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan boleh main WhatsApp. Syaitan tak ada WhatsApp. Dia pun boleh tekan juga pi. Sana dan bagi jawapan. Hang buat macam ni. Dia kata. Masya Allah tuan-tuan. Yang kata syaitan ni. Satu orang yang terkenal pemurah, ajwat, generous, mudah memberi dan sebagainya, tiba-tiba nampak rot. Nampak serot. Nampak tekan brek. Nampak dah tak macam dulu dah punya duk memberi. Pasal apa? Pasal dia tembak masuk. Hak pertama tadi dia kata apa? Hang duk tolong orang macam-macam. Ada dia tunjuk depa terima kasih kat hang. Dia mai satu. Dia tembak jarum yang kedua pula. Dia kata apa? Hang pun mau ingat. Langit tak selalu terang. Dia kata. Dia pun belajar juga peri-peri bahasa lebih kurang ni. Kita langit bukan selalu terang. Dia ada hari dia nanti main mendung dan sebagainya. Ekonomi bukan selalu elok. Esok kalau main ekonomi tak elok, kalau kita susah siapa nak tengok kita? Tuan-tuan. Ini cara syaitan masuk. Dia kata. Dia kata kamu kuat bersedekah, kamu kuat jamu orang susah, kamu buat makan jamu daripada sebagainya. Akhirnya kamu akan jadi miskin. Esok kalau hang tak ada duit, menyaga hang tak jadi esok, ada depa yang hang duk tolong ni nak tolong hang. Nampak kan? Dan dibisikkan ke dalam hati orang itu, kalau kamu kuat bersedekah, apa kamu mau makan esok hari? Dia kata kalau hang punya duk spend, duk bagi, esok hang punya saving pun tak ada, macam mana? Dia kata pula, hang tak tengok ke tu Malaysia hari ini. Dia pun tengok juga. Dia kata, hang tak tengok tu Malaysia hari ini duk bagi tahu. Dia kata saving kita punya saving ni mesti ada sekurang-kurangnya 6 bulan daripada kita punya komitmen. Kita punya komitmen apa dia tuan-tuan? Bayar duit rumah, bayar duit kereta, apa nak tanggung anak mengaji apa-apa, itu komitmen. Kita dah kira, kita punya komitmen katalah sebulan 2,800. Saving dia kata sekurang-kurangnya 2,800 kali 6 bulan. Kalau banyak tu ada, okey. Dia kata okey, bukan kata dah boleh lah. Makna in case kalau apa-apa jadi 6 bulan kita punya komitmen tak sangkut dan kita nak khetiak, nak fikir, nak buat kerja apa dan sebagainya. Siapa kata ni? Malaysia hari ni kata. Syaitan pun tengok benda ni. Zak dia tembak masuk dalam hati kawan yang pemurah tadi. Dia kata hang punya saving ada 6 bulan. Dia kata. Dia ni daripada mula boleh senyum, jadi tak senyum, jadi duk main pucat. Lagu duk ambil kalkulator, duk kira. Allah 3 bulan ni dia kata. So, daripada satu orang yang pemurah, satu orang yang generous, satu orang yang duk bagi sana sini, tiba-tiba stop tak bagi. Pasal apa? Jarum sudah masuk. Ni hak dia nak bagi tahu ni. Sambung hadis tu, dia kata watakzibun bil haqq. Dan syaitan membohongkan yang hak, seperti dibisikkan dalam hati orang itu, mana ada Tuhan. Yang ni lagi main kasar. Tadi dia masuk dalam hati orang pemurah jadi kedekut. Dia main pula yang ni, dia masuk hal akidah. Dia bisik main. Dia kata cuba hang satu orang mengaji tinggi, hang ada degree, hang ada master's degree, hang ada PhD punya orang. Cuma fikir betul-betul Tuhan ni betul-betul ada ke tak ada? Dia masuk kan? Dia ni duduk dengar ni makai iPad ni ada pula. Dia kata Tuhan tak ada. Dia masuk jarum yang kedua. Dia kata kalau betul Tuhan ada, dia kata pasal apa Tuhan duk biar ni orang Islam duk kena bunuh di Palestin hari-hari? Pasal apa Tuhan biar orang-orang Syria duk kena bunuh hari-hari? Kalau Tuhan ada, pasal apa dia tak jaga? Ni semua orang yang sembah dia, ni semua orang Islam. Pasal apa dia tak jaga? Betul ke Tuhan ada? Dia masuk berat lagi. Yang ni dia senang sikit. Dia fikir tu dia senang sikit. Melengung tu, sungguh juga dia. Pergi. Nampak tuan? Dia duduk masuk. Dia main lagi, dia kata apa? Mana ada akhirat? Dia kata. Mana ada akhirat? Ni cerita akhirat ni mana ada? Dia kata.
Siapa doa abang? Ni cerita akhirat ni semua. Quran abang, hadis abang. Quran tu pun siapa abang? Dia kata Quran tu pun Nabi Muhammad yang baca. Hadis ni memang Nabi Muhammad punya kata. Kalau Nabi Muhammad bohong macam mana? Dia kata, dia main tu. Tuan-tuan percaya tak? Dalam rakyat Malaysia yang ada berapa belas juta orang ni, 5% ada jenis macam ni. 5% jenis macam ni. Jenis dia duduk layan otak dia tanpa dia berpandukan wahyu Quran dan hadis. Dia duduk layan. Dia layan. Sekali dia biol tu. Lepas tu daripada seorang dia dapat dua orang dia dapat tiga orang dia dapat 10 orang dapat 20 orang dapat berapa orang. Begitu. Dia perform satu grup, dia duk join idea depa pula masuk dalam masyarakat, duk join. Kita pula tidak ada undang-undang yang boleh membendung mereka ni. Maka makin menjadi-jadi mereka ni di dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syaitan kata lagi, dia kata bahkan dunia ni sebenarnya kekal. Beginilah keadaan dunia selama-lama. Dia bisik main. Dia kata dunia ni yang mereka kata nak kiamat, nak apa ni semua merepek. Dia kata, ni dunia ni dah berapa ratus ribu tahun dah duk macam ni lah lagi berapa ratus ribu tahun lagi dunia tak akan jadi apa, macam ni lah dia kata. Dia duk main macam tu. Kawan nak duk layan benda-benda macam ni dia jadi lagi tertekan, dia jadi stres, akhirnya dia terpedaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu, dia kata wa amma lammatul malak fa i'adun bil khair. Dan ada pun lintasan hati malaikat itu pula, itu dinamakan ilham. Maka janjinya baik-baik belaka. Dikata dan datang fikiran di dalam hati pada perkara yang baik-baik. Seperti terlintah menyempurnakan sembahyang 5 waktu itu baik. Yang ni pula hak malaikat mai. Dalam hati kita ni tuan-tuan, dia duk bergumpai antara hak betul dengan hak tak betul. Antara iblis, syaitan dan juga malaikat. Dia duk berlawan kadang-kadang. Hak malaikat ni pula mai kata apa? Dia kata semayang ni hang jangan main-main. Semayang ni ini perkara basic dalam Islam. Jangan main-main. Mengasuhkan diri kepada menjauhkan maksiat itu baik. Dia duk main. Dia kata hang kena train diri hang. Kena train diri jadi orang baik. Dia duk main kat kita. Sudahlah, dia kata tahun ni dah cukup 50 dah umur. Dia main dalam hati kita, sudahlah kita pun dah 55. Dia main dalam hati kita, sudahlah tahun ni dah masuk 65 umur. Bila lagi nak start benda-benda baik ni? Sudahlah. Itu benda bisikan baik duk masuk dalam hati kita. Dan tiada putus asa kepada rahmat Allah, dan juga belah kesian Allah, dan juga puasa. Itu semua benda yang baik-baik dia duk masuk main dalam hati kita. Masuk main, umur dah 50 lebih dah, puasa Senin Khamis tak buat juga lagi. Dia main. Ni dah main 55 dah umur ni. Bulan puasa dengan bulan lain sama aja, tak nampak beza apa. Dia duk main. Ini bisikan daripada Allah. Malaikat buat main dalam hati kita. Dia kata. Sambung hadis tu, dia kata wa tasdiqun bil haqqi, dan membenarkan yang hak seperti mana terlintah di hati. Sebenarnya Muhammad bin Abdullah itu memang pesuruh Allah. Dia main dalam hati kita. Kita ada rezeki, kita sampai di Madinah, masa kita ziarah makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masa tu hati kita ingat apa? Nabi Muhammad ini memang betul-betul Nabi dan pesuruh Allah. Hati main macam tu. Dia main rasa sayang, dia main rasa hibah, dia main rasa pilu, dia main meleleh air mata di depan makam Nabi itu. Pasal apa? Dia main bisikkan dalam hati kita, ini Nabi Muhammad betul-betul dia Nabi yang Allah hantar main. Malaikat masuk main macam tu. Dan dia main lintah dalam hati ini. Dan Quran itu sebenarnya kalam Allah. Bila kita ada masa kita buka Quran lepas sembahyang subuh, baca Quran tu, hati kita duk rasa ini memang kalam Allah. Solid diri kita. Kerana tidak ada siapa daripada kalangan manusia ataupun jin ataupun malaikat ataupun apa makhluk pun yang mampu buat seperti Quran ini. Yakin kita.
Benda ni bukan kita orang Melayu saja. Orang Arab pun tidak akan mampu nak karang ayat secantik Al-Quran ini. Bukan kata orang Arab tak mampu nak karang ayat secantik Al-Quran. Malaikat pun tidak boleh karang ayat seumpama Al-Quran ini. Kerana Al-Quran ini kalam Allah. Ini Allah yang hantar mai. Macam tu punya ada dalam hati dia. Bila mai benda-benda macam tu dalam hati, itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipakai oleh orang akan Quran ini dan diamalkan oleh orang akan isi kandungan Quran ini sudah beribu tahun. 1400 tahun dah Quran hak kita duk baca ni. Quran itulah yang dibaca zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Tuhan kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang bawa turun Quran ni, kami jaga Quran ini. Maka macam mana Quran turun zaman Nabi, macam tu ada kat kita lah ni. Kita yakin benda tu. Keyakinan itu dia mai daripada bisikan baik ni. Dia kata. Makin sehari, makin banyak orang percaya akan isi kandungan Quran ini. Tuan-tuan tahu tak lah ni? Kita ada ruyuh rendah doa abang sana, orang murtad dia ni daripada agama lain masuk Islam, lepas tu nak patah balik agama dia, ruyuh rendah kita. Kita tak tahu kata dalam dunia ni orang bukan Islam masuk Islam punyalah ramai lah ni. Kita tak tahu. Kita duk rasa macam kita ni dalam bahaya. Kita duk rasa macam orang nak murtadkan anak beranak kita. Rasa tu membuatkan kita berjaga-jaga tu bagus. Tapi jangan sampai kita rasa macam agama kita ni makin duk kecil. Salah. Kerana Islam sebenarnya makin besar. Tentu masuk dalam internet, Google, tengok apa jadi dengan orang-orang di Great Britain, orang-orang di Britain pada hari ini. Mereka tinggal agama mereka. Mereka masuk Islam. Daripada masuk Islam, mereka buat collection, kutip duit sama-sama mereka. Mereka sampai ke tahap beli gereja, jadikan masjid. Hari ini punya perkembangan Islam dalam dunia. Saya Google, tuan-tuan balik lagi masuk tengok PEW Research Center. PEW ni bukan pelik kereta. PEW 1123 tolong ubah itu cerita lain. Yang ni dia satu research center. Research center PEW. Research Center. Dia ni non-partisan punya body. Dia tak ada ke mana-mana parti ke nak memihak apa, tak ada dia ni. Very professional punya body. Satu badan yang sangat professional. Berpusat di Washington DC. Di USA. USA, United States America. Bukan Ustaz Samsuri Ahmad. Itu pun USA juga. Mereka bubuh. USA dia bagi. Mereka buat statistik. Yang kata PEW Research Center ni buat statistik. Dia kata world population. Penduduk dunia hari ini dia kata berjumlah 7.3 bilion orang. Satu dunia. Statistik ni tahun 2015. Okey. 7.3 bilion dia kata. Kalau dipecahkan mengikut pecahan agama, tuan-tuan balik lagi saja double check. Kristian hari ini majority, still majority. Depa ada 2.3 bilion orang yang beragama Kristian. 2.3 bilion. Islam 1.8 bilion. Population Islam ada tangga nombor 2 selepas Kristian. Number 3 dia kata unaffiliated. Pada muka. Unaffiliated ni maksudnya apa? Geng yang dia tak ada agama apa. Dia fikir punya fikir, lain-lain dia kata semua merepek dia dah. Ni semua Kristian pun merepek, dia kata Islam pun merepek, ni semua merepek. Dia kata tu sadu ikat, tu sadu ikut agama apa. Tak kerja, tak makan. Dia kata kerja, makan. Geng ni tuan-tuan 1.2 bilion dalam dunia. 1.2 bilion ni habis jadi bil macam ni. Dia bagi dia ni agama ni semua cerita merepek. Dia kata dia kata hang nak percaya agama. Dia kata kalau hang tak kerja Tuhan nak hantar mai makan kan. Dia main macam ni. Dia ni duk buat cakap gila di kedai kopi ni. 1.2 bilion unaffiliated dia bagi. Golongan yang tak ikut apa-apa. Hindu ada 1.1 bilion, 1.1 dalam dunia. Buddhis ada 0.5 bilion. Ini mereka ni punya survey. PEW Research Center ni. Mereka punya survey. Jews yang kata Yahudi
yang punya duk tunjuk kuat, yang dia buat apa orang tak boleh buat apa kat dia ni. 0.01 bilion. Besar kumbui nyok tak ada. Tapi punya power dalam dunia ni. Punya power mereka ni. Mereka kata putih-putih, mereka kata hitam-hitam, mereka kata betul-betul, mereka kata salah-salah. Pasal apa? Pasal mereka 0.05 bilion, tetapi mereka 0.05 yang 0.01 bilion yang berkualiti dari segi dunia. Segala company besar dalam dunia mereka punya. Kita punya marah dekat Yahudi ni. Lepas sembahyang jemaat keluar belawak kat jalan, ya, pakai barang mereka. Pandai, mereka pandai. Kita ni jenis menang bersorak kampung Pegadai. Mereka tak ada cakap banyak, sengap dia. Dia fed up dengan dia tembak dia mati. Lagu tu ya. Dia tak ada pergi lompat ke jalan apa semua tak ada. Tapi kejar jalan. Kejar jalan. Bijak, cerdik. Mereka guna yang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata agama kecil-kecil macam-macam. Hak terkejut tengok pongsu pergi duduk sembah. Hak tengok pokok ni, ini dah agak-agak berapa ribu tahun punya usia pokok ni, sembah pokok ni 0.5 bilion. Yang ni pun. Dan apa kata center ni? Dia kata mereka buat unjuran daripada 2015 ke 2060. Unjuran daripada 2015 ke 2060, mereka kata berdasarkan kepada apa hak ada unjuran itu dibuat. Mereka kata untuk tempoh akan datang daripada 2015 ke 2060, Islam akan jadi the fastest growing religion dalam dunia. Yang buat kajian ni apa? Bukan orang Islam. Tapi mereka very observant. Mereka observe tengok seluruh dunia. Perkembangan Islam di seluruh dunia. Mereka tengok macam mana Islam di Britain. Mereka tengok macam mana Islam di United States of America. Mereka tengok macam mana Islam di merata tempat. Dan mereka ambil kira ni sampai kadar kelahiran budak kecil ni. Semua mereka ambil kira. Mereka main kepada satu conclusion. Mereka kata daripada 2015 nak main 2060, Islam dijangka dia punya growth. Pertumbuhan orang Islam ni dijangka 70%. Dan pertumbuhan orang Kristian dijangka 34% sahaja. Dan pertumbuhan Hindu dijangka dalam 27% sahaja. Jus ataupun Yahudi dijangka pertumbuhan dalam 15% sahaja. Mereka ni tuan-tuan, dengan statistik ni, dengan figure ni, mereka punya mainan. Tidur pun mimpi angka ya mereka ni. Geng-geng ni. Yang saya nak bagi tahu apa dia? Orang bukan Islam di Amerika yang profesional pun kata Islam akan jadi the fastest growing religion. Pasal apa kita orang Islam di Malaysia tidak rasa bangga dengan Islam yang ada kat kita? Kita should be proud. Kita kena bangga dengan Islam yang ada kat kita. Kita tidak boleh rasa koman. Dalam masa yang sama, kita kena hindarkan perpecahan. Dalam masa yang sama, elakkan pergaduhan. Dalam masa yang sama, kalau berbeza pendapat, jangan bergaduh. Jangan berkelahi. Telefon, hantar teks, minta jumpa, duduk elok-elok. Tak mau suara abang, tak mau TV. Ikhlas nak bincang ni. Macam mana nak buat bagi Islam elok dan Islam dilihat elok oleh orang lain? Kena buat macam tu. Semua benda tak elok, ego, sombong, berasa kita pandai dan sebagainya, tak mau ada dalam diri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab dalam kitab ni dia kata apa? Makin sehari, makin banyak orang yang akan percaya kepada Quran dan percaya kepada Islam ini. Masalah lintasan syaitan dan lintasan malaikat di hati. Apabila datang ia bagaimana diperbuat? Bila dia main satu lintasan yang kita tahu ni syaitan punya cerita ni, apa kita nak kena buat? Bila main satu lintasan yang kita rasa baik, apa kita nak kena buat? Dia kata sesungguhnya telah diterangkan akan misal bagi lintasan syaitan tadi dan juga lintasan malaikat dalam hati tadi. Maka apabila datang mana-mana satu daripada kedua-dua lintasan itu, perbuatlah seperti yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tersebut dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman wajada dzalika falyalam annahu minallah falyahmadillah."
Itu Nabi pesan. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang dapat lintasan dalam hati dia, yang lintasan itu seperti kata-kata malaikat, maka hendaklah ketahui akan dia, ini barang disukai Allah dan yang dikasihi oleh Allah. Maka ucapkanlah alhamdulillah banyak-banyak atas ilham itu. Dia mai terlintas dalam hati kita. Bila kuliah di Masjid Fahim ni, bila dia main macam tu, itu lintasan baik. Telefon masjid tanya, buka Facebook Masjid Fahim tengok, oh ada, malam ni ada. Pasal apa? Pasal bulan lepas tak ada. Takut bulan ni tak ada juga, apa kata? Jadi buka Facebook tengok, oh ada. Lintasan tu sudah mai dan sudah cek dalam Facebook, confirm ada. Kata apa Nabi kata? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Contoh, biar damai apa juga lintasan yang kita rasa baik, sebut alhamdulillah. Pasal apa? Pasal Allah berkenan kita, Allah bagi mai lintasan yang baik-baik pada kita. Sambung hadis tu, dia kata wa man wajadal ukhra falyata'awwadz billahi minasyaitan. Dan barang siapa dapat lain daripada lintasan baik ni, yakni lain daripada kata-kata malaikat seperti yang diterangkan dahulu, maka maulah minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan, dan jauh akan dirinya daripada lintasan yang seumpama itu. Biar dia mai lintasan tak baik. Dia mai, oh malam ni ada kuliah tapi malam ni depa pi ajak kena mi udang pula. Dia mai macam tu, nauzubillahi min zalik. Mi udang esok pun boleh. Mi udang ni benda tak ada apa, esok pun kedai tu buka, kedai tu tutup, kedai lain buka, tak ada apa hal. Kuliah ni tak main malam ni, lepas raya ni pula baru jumpa. Jadi bila dia main macam ni, punya lintasan, dia kata apa? Wal'ayazubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Minta jauh daripada lintasan tak bagus ni. Siapa suruh kata aku tu? Nabi SAW suruh. Kata Syekh Hafni pada takrir atas Al-Jami'us Saghir, dan apabila ada kesamaran, ada confuse atas seseorang itu, adakah padanya yang berlaku lintasan syaitan ataupun malaikat? Kadang-kadang dia tak sure. Ni hadut teringat dalam hati dia ni, baik ke tak baik ni benda ni. Dia tak sure. Dia confuse. Seperti keadaan zahir lintasan itu nampak macam baik. Kadang-kadang dia main macam tu. Berasa macam baik tapi macam ada mencurigakan macam tu. Tetapi pada batinnya jahat. Pasal apa? Pasal syaitan ni pandai. Dia tengok kategori orang. Ada orang dia petik jari tu dapatlah kat dia. Ada orang petik jari tak jalan. Mai bisik pun tak jalan. Dia nak kena pakai cara lain. Kok mana pun dia akan cari cara. Okey? Kalau kena kat kita jadi confused ni. Hak ni betul-betul bagus ke tak bagus? Tengok. Iaitu seperti datang lintasan itu ke atas seorang yang menuntut ilmu. Dia kata, contohnya, satu orang yang duk belajar ilmu ni, mai kata-kata dalam hatinya, baiklah beribadah saja, tinggalkan belajar ni. Dia mai. Dia datang, duk belajar, duk apa ni apa. Last sekali hang nak cari apa? Dia kata. Dia duk mai. Last sekali hang nak cari keredaan Allah. Keredaan Allah ni bukan mesti masuk universiti, bukan mesti mengaji. Dia kata, Nabi dulu pun tak masuk universiti. Ada main macam tu. Kita pun duduk dengar, betul juga ada duduk iya aku tu. Kalau gitu tak apa, tuang kelas. Ni duduk ngaji universiti ni, tuang kelas. Lepas pada tuang kelas, kena gantung, kena suspend, tak boleh masuk periksa. Bila tak boleh masuk periksa, tengok nak pergi jadi tok wali. Pakai jubah kasar, apa semua nampak, bola godok, main pegang biji tasbih, duk ini gitu. Dia terpedaya rupa-rupanya. Dia terpedaya. Dia dah dapat tempat di universiti. Dia pergi buat macam tu. Pasal apa? Pasal lintasan mai kat dia kata, hang betul-betul hang nak cari apa? Hang nak cari keredaan Allah. Keredaan Allah tak payah masuk universiti. Dia kata, hang lagi cepat hang dekat diri hang dengan Allah, hang lagi cepat sampai makam tinggi tu. Dia duk main macam tu. Dia pening. So akhirnya apa? Tuan-tuan percaya ada benda ni jadi di universiti? Ada tuan-tuan. Ada. Daripada brilian, daripada satu student yang brilian masuk universiti itu, SPM dapat straight A's. Mai tahun 2 dia pergi sangkut macam ni. Dia bukan jadi jahat dah. Yang dia boleh kena buang universiti itu bukan pasal dia jahat, pasal dia pergi jadi nampak macam jadi baik.
Nampak macam jadi baik, kena buang universiti. Pasal apa? Tiba-tiba tak mau pergi kelas. Tiba-tiba nak cari keredaan Allah saja, tak mau mengaji. Macam inilah yang kitab nak beritahu kat kita. Dia main macam ni, kesamaran. Kerana apabila sudah banyak ilmu, kamu boleh jadi besar diri. Dia masuk ke tu pula dah. Dia kata, hang ni kalau hang mengaji betul-betul ni, sat lagi kalau hang dapat macam hang SPM dulu dapat best student, sat lagi main ijazah pertama ni buat cerita kata hang puluh-puluh hang dapat first class ke apa ni, first class honors. Depa bagi hang sambung buat master's degree, katalah hang score lagi, ataupun master's degree hang depa convert bagi jadi PhD. Esok hang dah ada PhD, hang satu sombong dia duk main. Buta aja kena laknat dengan Tuhan. Dia kata kalau macam tu tak payah. Nampak tuan? Dia macam tu yang masuk. Ni yang dia nak beritahu ni. Dan tamak kepada dunia dan sebagainya. Esok hang dah ada PhD, hang dah pakai title doktor di depan, ada mula dah. Daripada doktor, duk buat jurnal apa ni, banyak-banyak apa semua, dapat associate professor, dapat Profesor Madya. Profesor Madya hang pulun lagi, pi conference sana, pi conference sini, present reteh kerja sana, present reteh kerja sini, daripada dalam Malaysia sampai pi international dan sebagainya, hang dapat full professor. Hang tak takut ke bila hang dapat full professor, esok hang jadi satu orang punya bongkak sombong? Dia duduk dengar, mulut duduk dengar, macam sinetron Indonesia tu. Kalau itu tak payah, kata. Nampak tuan-tuan? Sebenarnya yang tu apa dia? Lintasan syaitan. Nampak macam betul, tapi tak betul. Okey? Dan datang lintasan kepada orang yang berusaha bekerja kerana nak menanggung anak bini. Mai pula satu orang pula kerja ni very hard working, daripada pagi sampai malam, pagi sampai malam. Pasal apa? Nak sara anak 7 orang duk ada di rumah. Tiba-tiba mai lintasan, kata hatinya, tinggalkan anak bini itu. Tuhan akan jaga mereka, bagi rezeki kat mereka. Dia mai ikut tu pula dah. Dia kata, hang kalau betul-betul Tuhan ada, dia mesti jaga. Hang tak tahu kan Tuhan dah janji, dah rezeki semua, dia dah siap dah apa semua. Yang hampir duk kerja, berapa hampir masjid. Dia kata, macam suruh pergi masjid ni macam bagus. Tapi dalam pada bagus itu, dia suruh abaikan anak bini. Nampak? Dia kata, dan berhadap dan fokus engkau kepada buat ibadah sahaja kepada Tuhan. Maka ini yang afdal daripada bermati-mati kerja nak bela anak bini. Maka pada waktu kesamaran keadaan yang dikatakan tadi, hendaklah jaga-jaga. Nanti dulu, pandang tilik akan batinnya. Dia kata, kalau main macam ni punya benda, nanti jangan turut lagi. Maka jika tak dapat juga jawapannya, hendaklah bertanya kepada guru-guru. Pergi rojok dekat orang yang boleh nasihat kita. Dia kata, baik, masalah syaitan mengugut anak Adam. Yang ni lepas raya insya-Allah. Ni tajuk ni, jangan tuan-tuan dengar, tuan-tuan nanti nampak betapa betul apa yang Nabi SAW doa abang kat kita. Betul hak Nabi doa abang. Berapa ramai manusia dalam dunia ni kepala dia jadi sesak dengan duk fikir benda yang unfinished business. Orang putih kata unfinished, benda yang tak boleh settle. Dia duk fikir, dia buat keputusan yang silap. Berapa ramai manusia jadi macam tu. Dia mai tajuk akan datang ni, syaitan mengugut anak Adam. Yang tadi dia mai pujuk, dia pujuk-pujuk nak tarik pergi jalan dia. Dia nampak pujuk tak jalan, dia mai jalan ugut. Dia mai jalan ugut. Apa dia yang dikatakan ugutan syaitan tu? InsyaAllah kita tengok. Dalam Quran Tuhan ada sebut, dia kata asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dalam Quran Tuhan kata apa? Syaitan ni dia menjanjikan kefakiran. Kalau hang duk rajin sedekah, satu hari hang tak ada duit, hang nanti jadi susah. Dia main macam tu. Quran dah beritahu, syaitan akan guna taktik itu. Maka kita bila main benda macam ni, mau ingat, Allah dah habaq dah benda ni. Jangan terpedaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.